terima kasih rakan media yang hadir. Terima kasih juga kepada Yang Amat Berhormat Puteri Besar Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi Datuk Dr. Zunika, Datuk Bandar Seremban, Datuk Masri. Hari ini kita lawat tempat-tempat yang kita mula letakkan mesin vending untuk penerima-penerima di bawah inisiatif usahawan makanan ataupun insan, dan tumpuan seterusnya ialah juga di luar Kuala Lumpur. Yang projek rintis seterusnya ialah di Negeri Sembilan ini, kemudian minggu ni pun di Shah Alam, dan insyaAllah kita harap dengan lebih banyak inisiatif ini dilancarkan di tempat-tempat di seluruh negara, dia akan kita dapat penuhi bukan saja permintaan dan juga permohonan daripada penerima-penerima B40 dan miskin tegak, tetapi juga mula boleh mempengaruhi penawaran makanan pada harga yang kita minta supaya sekitar RM2 ke RM5 di seluruh negara. Sudah tentu proses itu akan mengambil masa, dan tapi kita nak tetapkan momentum itu supaya lebih ramai penerima yang boleh mula turut serta dan lebih banyak tempat yang akan dapat manfaat daripada penawaran harga makanan pada harga yang lebih murah. Saya jemput juga YB Menteri Besar. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Yang Berhormat Menteri Timbalan Setiausaha Kementerian Datuk Bandar pimpinan yang ada pada hari ini. Para wartawan, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Ekonomi kerana telah memberi satu pengetahuan pada Negeri Sembilan, dan insyaAllah ada beberapa lagi kawasan yang akan kita kemukakan kepada Kementerian Ekonomi untuk kita pastikan bahawa mesin vending ini akan berada di mana-mana, tempat yang sesuai, yang pastinya kita juga melihat apabila mesin ini diletak di suatu kawasan, dia akan memberi pulangan kepada pengusaha tersebut dan akan memberikan satu pendapatan baru kepada pengusaha yang selama ini kita sedia maklum bahawa mereka agak sukar untuk memasarkan barangan mereka. Dan Datuk Bandar akan lihat di daerah di kawasan banjir bandar Raya Seremban, terutama di Seremban dan Nilai, untuk mencari tapak-tapak yang bersesuaian seperti komputer di Seremban, Nilai, stesen bas di Nilai, di tempat tumpuan awam yang saya rasa juga boleh diletak di dataran Senawang, dataran Nilai yang menjadi tumpuan pengunjung khususnya pada waktu malam. Kalau saya boleh bagi sedikit kemas kini mengenai program IPR, saya tak semak setakat awal minggu ini, permohonan itu sudah melebihi 15,000. Jadi kita memproses permohonan itu mengikut kumpulan-kumpulan lah. Setakat daripada saya ingat yang dalam 15,000 pertama yang kita semak, 4,000 itu memang sudah ada padanan. Maksudnya mereka memenuhi kriteria dan mereka telah disahkan berada dalam golongan miskin tegar dan juga P40. Jadi kumpulan 4,000 pertama penerima itu sekarang ini sedang dipadankan. Kerana proses dia setelah kita mengesahkan yang mereka layak, kita kemudian akan tengok pilihan mereka dan perlu dipadankan. Contohnya, kalau ada yang nak bertani tapi tanah jauh, jadi kita kena bagi tawaran lain kepada dia lah. Dan saya harap dalam tempoh beberapa minggu ini, yang 4,000 pertama yang telah disahkan di seluruh negara ini akan dapat mula berniaga dan mendapat manfaat. Dan yang
tidak ada dalam senarai kerajaan sedia ada. Maksudnya yang 10,000 tadi, mereka ini akan dihubungi untuk mendapat maklumat tambahan mengenai kedudukan dan pendapatan mereka, kedudukan kewangan mereka, supaya dan kita kena semak satu persatu. Jadi kita memang ada dua aliran dari segi untuk mengesahkan. Kerana sambutan itu baik, tapi menjadi tanggungjawab kepada kerajaan juga memastikan bahawa bantuan melalui IPR ini sampai kepada kumpulan sasar. Kalau tidak, memang semua orang nak satu mesin vending lah. Kerana dia kira pendapatan pasif tiap-tiap bulan kan. Jadi proses itu sedang berjalan dan kita akan proses dari satu batch ke satu batch. Terusnya ialah di Negeri Sembilan ini, kemudian minggu ni pun di Shah Alam, dan insyaAllah kita harap dengan lebih banyak inisiatif ini dilancarkan di tempat-tempat di seluruh negara, dia akan kita dapat penuhi bukan saja permintaan dan juga permohonan daripada penerima-penerima B40 dan miskin tegak, tetapi juga mula boleh mempengaruhi penawaran makanan pada harga yang kita minta supaya sekitar RM2 ke RM5 di seluruh negara. Sudah tentu proses itu akan mengambil masa dan tapi kita nak tetapkan momentum itu supaya lebih ramai penerima yang boleh mula turut serta dan lebih banyak tempat yang akan dapat manfaat daripada penawaran harga makanan pada harga yang lebih murah. Saya jemput juga YB Menteri Besar. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Mohd Menteri di dalam kementerian Datuk Badah, pimpinan yang ada pada hari ini. Para wartawan, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Ekonomi kerana telah memberi satu pengiktirafan kepada Negeri Sembilan, dan insyaAllah ada beberapa lagi kawasan yang akan kita kemukakan kepada Kementerian Ekonomi untuk kita pastikan bahawa mesin vending ini akan berada di mana-mana, tempat yang sesuai, yang pastinya kita juga melihat apabila mesin ini diletak di suatu kawasan, dia akan memberi pulangan kepada pengusaha tersebut dan akan memberikan satu pendapatan baru kepada pengusaha yang selama ini kita sedia maklum bahawa mereka agak sukar untuk memasarkan barangan mereka. Dan Datuk Badah akan lihat di daerah di kawasan banjir bandaraya Seremban, terutama di Seremban dan Nilai, untuk mencari tapak-tapak yang bersesuaian seperti komputer di Seremban, Nilai, stesen bas di Nilai, di tempat tumpuan awam yang saya rasa juga boleh diletak di dataran Senawang, dataran Nilai yang menjadi tumpuan pengunjung khususnya pada waktu malam. Kalau saya boleh bagi sedikit kemas kini mengenai program IPR, saya tak semak setakat awal minggu ini, permohonan itu sudah melebihi 15,000. Jadi kita memproses permohonan itu mengikut kumpulan-kumpulan lah. Setakat daripada saya ingat yang dalam 15,000 pertama yang kita semak, 4,000 itu memang sudah ada padanan. Maksudnya mereka memenuhi kriteria dan mereka telah disahkan berada dalam golongan miskin tegar dan juga B40. Jadi kumpulan 4,000 pertama penerima itu sekarang ini sedang dipadankan. Kerana proses dia setelah kita mengesahkan yang mereka layak, kita kemudian akan tengok pilihan mereka dan perlu dipadankan. Contohnya, kalau ada yang nak bertani tapi tanah jauh, jadi kita kena bagi tawaran lain kepada dia lah. Dan saya harap dalam tempoh beberapa minggu ini, yang 4,000 pertama yang telah disahkan di seluruh negara ini,
akan dapat mula berniaga dan mendapat manfaat, dan yang tidak ada dalam senarai kerajaan sedia ada, maksudnya yang 10,000 tadi, mereka ini akan dihubungi untuk mendapat maklumat tambahan mengenai kedudukan dan pendapatan mereka, kedudukan kewangan mereka, supaya dan kita kena semak satu persatu. Jadi kita memang ada dua aliran dari segi untuk mengesahkan. Kerana sambutan itu baik, tapi menjadi tanggungjawab kepada kerajaan juga memastikan bahawa bantuan melalui IPR ini sampai kepada kumpulan sasar. Kalau tidak, memang semua orang nak satu mesin vending lah. Kerana dia kira pendapatan pasif tiap-tiap bulan kan. Jadi proses itu sedang berjalan dan kita akan proses dari satu batch ke satu batch. Kalau yang memang sudah ada dalam pangkalan data kerajaan, maksudnya memang dia memang sudah dikenal pasti sebagai BIM 40 atau miskin 3, ataupun dia memang BIM 40 kerana mereka pernah menerima contohnya sumbangan tunai rahmah ataupun beberapa bantuan yang lain sudah ada tu, yang itu yang akan mendapat keutamaan dan diproses terlebih dahulu, sementara kita mengesahkan yang tidak berada di dalam pangkalan data sedia ada. Ada soalan ataupun pertanyaan? Adakah ia akan diluahkan lagi dekat universiti lagi? Minggu depan, kita pada 21 Mac, kita akan melancarkan di universiti pula. Kita tak boleh buat di universiti sekarang sebab diorang bercuti. Nanti tak ada orang nak beli. Jadi siswazah akan balik ke kampus minggu depan. Pada 21 Mac kita akan lancarkan di UiTM Puncak Alam. Jadi kita akan pergi dari satu tempat ke satu tempat. Permintaan itu memang terus masuk daripada tempat-tempat yang menawarkan untuk memberi ruang kepada mesin vending. Hospital pun ada, pejabat swasta pun ada. Jadi proses itu akan berterusan sepanjang masa lah. Tapi memang kita, itu perancangannya, kita pergi ke tempat awam dan tempat-tempat yang ramai pengunjung ataupun tempat-tempat yang kita tahu makanan pada harga RM2 ke RM5 ini akan bagi kesan yang besar. Contohnya macam kampus dan sebagainya lah. Sekarang ni ini baru yang kedua lah lepas 2 minggu. Sebenarnya kita baru 2 minggu tau, ini yang kedua. Jadi kita kena tambah kerana proses satu untuk mengesahkan, kemudian untuk membadankan, kemudian pada masa yang sama proses untuk kita kenal pasti tempat-tempat dan kemudian untuk mesin ini disediakan. Sebab kerajaan tidak mengeluarkan wang untuk mesin ini disediakan. Maksudnya, operator mesin ni kena keluarkan setiap satu mesin ni RM30,000 tau. Dan kerajaan tak bagi duit kat dia orang. Jadi, dari segi kita kena padankan secara jadualnya antara penerima dengan juga kesediaan mesin itu, dengan juga kesediaan tempat. Cuma kita dalam tempoh 2 minggu sebelum ini dan akan datang, kita sedang memuktamadkan seberapa banyak tempat di seluruh negara. Di Perak pun ada beberapa tempat yang rintis yang akan dilancarkan dalam tempoh beberapa minggu ini, dan saya ingat dalam 1-2 bulan ini dia akan dapat diperbesarkan pada skala yang lebih cepat lah. Kalau ikutnya sasaran kita paling kurang 5,000 penerima mesin. Dari segi permohonan tu jauh lagi tinggi daripada itu lah. Saya ingat permohonan dia menjelang akhir tahun ni boleh mencecah puluh-puluh ribu lah kan. Tapi kita juga kena ukur dengan kapasiti industri yang menyediakan mesin vending. Sebab satu mesin vending ni, operator kena keluarkan dalam 20 ke 30 ribu duit dia sendiri. Kerana kerajaan tak beli. Kerajaan hanya bayar sewa. Jadi modal itu perlu dikeluarkan oleh operator mesin vending. Sumbangan kerajaan kepada industri ialah melalui IPR, dia akan meningkatkan penggunaan mesin vending di seluruh negara.
Jadi dia akan memesatkan industri itu. Tetapi modal itu mereka kena cari. Jadi kalau kita fikir kan, kalau satu mesin vending modalnya 30,000, 5,000 mesin vending, lebih kurang berapa? 150 juta tau yang mereka kena keluarkan. Jadi yang itu kita berharap dan sedang bekerjasama dengan industri mesin vending supaya mereka pergi ke bank ataupun dengan pemegang saham mereka supaya boleh menyuntik wang dalam industri itu. Jadi kalau ikut sasaran, walaupun permohonan itu boleh berpuluh ribu, saya ingat dari segi kapasiti kewangan industri ini, saya ingat 5,000 itu adalah sesuatu yang praktikal yang kita boleh cuba usahakan dalam tempoh sampai ke hujung tahun ini. Boleh tanya soalan lain? Walaupun sekarang ni YB dah jadi menteri, tapi 3 hari ini masih ada pihak-pihak terutama pihak pembangkang yang mentindik YB kepada Raja Formula. Mungkin YB nak react dulu. Saya sebenarnya tak pernah ambil kisah kerana saya yakin pengundi sebenarnya cerdik. Pada masa contohnya, satu-satunya mainan politik oleh pembangkang ialah soal Raja Formula, mereka tidak sedar bahawa pengundi membandingkan menteri dan juga pemimpin kerajaan yang berterusan ada idea berbanding dengan bekas-bekas menteri ataupun pembangkang yang kerjanya hanya reti menyindir tetapi tidak ada satu idea pun untuk menambah baik keadaan. Kalau yang memang sudah ada dalam pangkalan data kerajaan, maksudnya dia memang sudah dikenal pasti sebagai BIM 40 atau miskin 3, ataupun dia memang BIM 40 kerana mereka pernah menerima contohnya sumbangan tunai rahmah ataupun beberapa bantuan yang lain sudah ada tu, yang itu yang akan mendapat keutamaan dan diproses terlebih dahulu, sementara kita mengesahkan yang tidak berada di dalam pangkalan data sedia ada. Ada soalan ataupun pertanyaan? Ini adakah ia akan diluaskan lagi dekat universiti lagi? Mungkin. Minggu depan kita pada 21 Mac kita akan melancarkan di universiti pula. Kita tak boleh buat di universiti sekarang sebab diorang bercuti. Nanti tak ada orang nak beli. Jadi siswazah akan balik ke kampus minggu depan. Pada 21 Mac kita akan lancarkan di UiTM Puncak Alam. Jadi kita akan pergi dari satu tempat ke satu tempat. Permintaan itu memang terus masuk daripada tempat-tempat yang menawarkan untuk memberi ruang kepada mesin vending. Hospital pun ada, pejabat swasta pun ada. Jadi proses itu akan berterusan sepanjang masa lah. Tapi memang kita, itu perancangannya, kita pergi ke tempat awam dan tempat-tempat yang ramai pengunjung ataupun tempat-tempat yang kita tahu makanan pada harga RM2 ke RM5 ini akan bagi kesan yang besar. Contohnya macam kampus dan sebagainya lah. Sekarang ni ini baru yang kedua lah lepas 2 minggu. Sebenarnya kita baru 2 minggu tau, ini yang kedua. Jadi kita kena tambah kerana proses satu untuk mengesahkan, kemudian untuk membadankan, kemudian pada masa yang sama proses untuk kita kenal pasti tempat-tempat dan kemudian untuk mesin ini disediakan. Sebab kerajaan tidak mengeluarkan wang untuk mesin ini disediakan. Maksudnya operator mesin ni kena keluarkan setiap satu mesin ni 30,000 tau. Dan kerajaan tak bagi duit kat dia orang. Jadi dari segi kita kena padankan secara jadualnya antara penerima dengan juga kesediaan mesin itu dengan juga kesediaan tempat. Cuma kita dalam tempoh 2 minggu sebelum ini dan akan datang, kita sedang memuktamadkan seberapa banyak tempat di seluruh negara. Di Perak pun ada beberapa tempat yang rintis yang akan dilancarkan dalam tempoh beberapa minggu ini.
Dan saya ingat dalam 1-2 bulan ini dia akan dapat diperbesarkan pada skala yang lebih cepat lah. Ada sasaran tak? Sasaran untuk tahun ni. Kalau ikutnya sasaran kita paling kurang 5,000 penerima mesin. Dari segi permohonan tu jauh lagi tinggi daripada itu lah. Saya ingat permohonan dia menjelang akhir tahun ni boleh mencecah puluh-puluh ribu lah kan. Tapi kita juga kena ukur dengan kapasiti industri yang menyediakan mesin vending. Sebab satu mesin vending ni, operator kena keluarkan dalam 20 ke 30 ribu duit dia sendiri. Kerana kerajaan tak beli. Kerajaan hanya bayar sewa. Jadi modal itu perlu dikeluarkan oleh operator mesin vending. Sumbangan kerajaan kepada industri ialah melalui IPR, dia akan meningkatkan penggunaan mesin vending di seluruh negara. Jadi dia akan memesatkan industri itu. Tetapi modal itu mereka kena cari. Jadi kalau kita fikir kan, kalau satu mesin vending modalnya 30,000, 5,000 mesin vending, lebih kurang berapa? 150 juta tau yang mereka kena keluarkan. Jadi yang itu kita berharap dan sedang bekerjasama dengan industri mesin vending supaya mereka pergi ke bank ataupun dengan pemegang saham mereka supaya boleh menyuntik wang dalam industri itu. Jadi kalau ikut sasaran, walaupun permohonan itu boleh berpuluh ribu, saya ingat dari segi kapasiti kewangan industri ini, saya ingat 5,000 itu adalah sesuatu yang praktikal yang kita boleh cuba usahakan dalam tempoh sampai ke hujung tahun ini.